dia akan meletakkan 6 tempat. Dia akan meletakkan ibu duit dia dekat ulangan 6%. Okey. Dan rate of inflation rate adalah 3%. Okey, dia punya calculation technical je lah. So you tak perlu tahu sebab dalam MFB MJ dah auto calculate. Okey, untuk this case study dia perlu ada 3.4 juta untuk dana persaraan. Untuk the consum next 15 years. Tadi duit keluar berapa juta? Duit keluar yang kita buat contoh tadi berapa juta? Duit bersara dia berapa ribu? Tadi je dah 2 juta. Dalam 2 juta tu ada 750,000 duit dana persaraan yang akan keluar juga duit tu. Kalau tengok case study ni, orang yang bergaji 4,000, andaiannya dia perlu ada 3.4 juta. Kalau 3.4 juta tolak 750,000, banyak lagi balance to achieve yang perlu dia prepare. So, MJ nak you all faham structure ni supaya you all bertindak dan berhati-hati dalam penggunaan duit yang you all dapat. Duit masuk perlu diurus dengan baik untuk elak daripada pembaziran duit keluar. Finally, takut kita bersara dalam keadaan tak ada duit dan terpaksa bekerja. Okay, kita tak nampak masa. Okay, guys. Okay, next. Tolong bagi perhatian. Okay, 10 tahun kita nak menggunakan 2 strategi. Sebelum kita masuk My Financial Blueprint, purpose dalam My Financial Blueprint, kenapa MJ buat blueprint 10 tahun, kita nak fokus kepada strategi cash and compounding yang pertama. Yang kedua financing and equity. Dan kita nak guna strategi cash and compounding. Tengok dekat screen. Contoh, simpan duit dekat 3%, 6%, 10%. Yang mana satu you all punya profile yang you all ada duit yang you all simpan sekarang? Berapa return? Berapa return duit masuk yang you all ada? Portfolio investment you all, berapa return? Contoh macam MJ ada simpan di Koperasi Felda, MJ dapat 9%. 3 dengan 6, 5, 3 dan 10. Okay. Lagi yang lain. 6. Yang lain tak ada saving ke macam mana ni? Tak ada tempat. You all simpan duit di mana? Portfolio yang berapa persen return? 8%. Wah, tinggi. Farhana kata akaun laluan MJ. Dia bukan akaun simpanan. Dulu MJ dengan Siti Najib Asaduk kan. Dia cakap MJ ni bukan akaun simpanan MJ. Ini adalah akaun laluan. Dia masuk gaji, lalu je duit habis. Akaun laluan nama dia. Okay, alright. So ada yang 3, ada yang 5, ada yang 8. Okay, so kita tengok contoh dekat screen. 3, 6, 10. Law dalam investment. High risk, high return, low risk, low return. High risk, high return, low risk, low return. Untuk beginner, jangan pergi kepada high risk. MJ galakkan, paling minima MJ buat contoh adalah 3%. Selama sepanjang fokus 10 tahun dengan yang paling atas, target kita adalah tak perlu untuk 2 juta, 3 juta nanti dulu. Ke dah ada yang dah ada 1 juta? MJ ada tak yang dah ada 1 juta? Cuba komen 1. Siapa yang dah ada 1 juta aset? Siapa yang dah ada 1 juta aset? Siapa yang belum ada, komen 3. Siapa yang komen 3 ni MJ doakan. Doakan dia, sungguh-sungguh MJ doakan kerana dia participate, bagus komen. MJ doakan yang komen 3 ni, Allah permudahkan dia. Seminimal 1 juta dia boleh capai. Dengan menggunakan teknik yang MJ ajarkan. Right. Walaupun mungkin you all tak boleh capai dalam masa 10 tahun, MJ doakan you all tetap akan capai 1 juta tu sebelum bersara. Bersara yang normal yang orang letak blueprint iaitu umur 55. Tetap akan jadi jutawan. MJ nak cepat. Kalau umur orang tu 24, umur 34 dia dah capai 1 juta pertama. Tapi kalaulah tak dapat dalam masa 10 tahun, you all tetap akan dapat mungkin dalam 15, 20, 25, 30. Tetap akan dapat dengan blueprint yang MJ
advice. Okey, simpan 2,000 dekat pulangan 3%, 10 tahun kita akan dapat 279,000. Okey tak? Simpan 2,000. MJ mana ada duit nak simpan 2,000 MJ? Ada. Ada kalau kita bertindak. Okey, kalau tak ada 2,000, mulakan dengan 200. Kalau tak ada 200, mulakan dengan 100. Yang penting bermula. Yang penting tahu formula. Faham? Faham tak? MJ buat contoh 2,000 untuk mindset. Bila you all ada mindset, oh sebenarnya boleh simpan 2,000. Gaji aku 2,000, cari extra income 2,000. Selama ni gaji 2,000 tak boleh menyimpan. Cari extra income 2,000, boleh simpan 2,000. Faham tak? Tapi kalau tak boleh simpan 2,000, mulakan dulu dengan amount kecil. Tapi istiqomah 120 bulan. 120 bulan bersamaan dengan 10 tahun. Okay? So, bila you all boleh buat, tingkatkan simpanan, insyaAllah. Kalau tak boleh 10 tahun pun, mungkin dia berganjak 15, 20, 25, 30, tapi tetap akan capai. Faham? Okay, MJ blueprintkan 10 tahun kerana kita nak cepat. Supaya kita kontrol duit kita daripada membazir. Okay? Sebenarnya boleh simpan 2,000, tapi kita simpan 200. Habis 1,800. Rugi. Padahal kita boleh cokkan, kita boleh dapat 1 juta dalam masa 10 tahun. Okay, next. MJ buat satu contoh je. Okay, fokus untuk 10 tahun. Beli 3 biji hartanah ataupun 2 biji hartanah dengan nilaian 600,000. 10 tahun, harga hartanah naik minimum 2 kali ganda. Kita akan jual rumah tu kalau kita nak jual. Kalau tak nak jual, kita sewakan. Kalau kita tak ada keperluan, kita maintain sewakan kerana ada penyewa. Yang penting nilai aset itu menyumbang kepada 1 juta aset. Boleh faham? Kita punya strategi kedua, kita nak beli property. 2 ataupun 3 hartanah. Tahun 2021 beli sebiji, 2022 beli sebiji, 2023 beli sebiji. Hartanah ni yang mudah untuk disewakan. Orang M40 dan B40 senang nak sewa rumah ni. Kerana kadar dia biasanya 1,500 sewa sebulan. Ya betul, isteri Muhammad Farhi 200 sebulan, betul. Ada orang kata MJ ni, ada yang pernah datang kelas MJ, dia government servant Dia kata MJ tak logik lah boleh simpan 2,000 MJ kata boleh. Kalau kita kata boleh, dia jadi boleh. Macam mana nak jadi boleh? Adalah quadrant. Siapa ingat quadrant tadi? Apa quadrant yang ada? MJ dulu gaji 1,200 guys. Macam mana gaji 1,200 boleh simpan 2,000? Employee gaji 1,200 tambah profil sebagai self-employed, jadi ejen apa-apa yang boleh dapat income, bolehlah portion tu kita simpan. Kita kata boleh, dia jadi boleh. Kita kata tak boleh, dia jadi tak boleh. Tapi yang penting bermula. Amount tu berapa? Ultimate goal dia kita nak 2,000. Tapi kita mulakanlah dulu 100, 200, 300. You all akan dapat magnet tu. Kejayaan kewangan ni, bila you all dapat cipta 3 magnet, tolong take note. You all nak capai kejayaan kewangan, ciptalah 3 magnet ni. Pertama, magnet simpanan. Kedua, magnet pelaburan. Ketiga, magnet hutang baik. Tolong create magnet ni. Simpanan cash, simpanan emas. Once you all start menyimpan, dia addicted. Sebab you all akan nampak duit you all grow. Magnet simpanan. Kenapa yang dia letak magnet pelaburan? Kerana ramai yang tak cakna. Dia pergi simpan simpanan dia dekat saving account yang bank bagi 0.2%. Rugi ke rugi sangat? Rugi sangat. Kerana dia tak masukkan elemen magnet pelaburan. Okay. Yang ketiga, magnet hutang baik. Apa magnet hutang baik? Okay. Pergi slide tadi. Iaitu teknik financing and equity. Ini adalah hutang baik. Okay. Hutang baik ni kita kena urus dengan baik. Berhutang ni adalah satu komitmen, satu liability. Kalau kita tak ada ilmu, kita akan berhutang yang akhirnya menjadi hutang selama-lamanya. Bila kita ada ilmu, kita akan plan. Kita cari ilmu, kita bertindak dengan ilmu.
beli 3 biji hartanah untuk pelaburan. Kerana hartanah ni adalah satu keperluan manusia. Orang yang tidak membeli hartanah dia perlukan rumah sewa. So kalau kita nak capai financial freedom, hanya menggunakan teknik cash and compounding, pergi bank. Bila you all hanya menggunakan satu strategi, mengumpul cash, mengumpul emas, dia takkan boleh shorten the journey. Dia lambat. Sebab teknik cash and compounding ni perlukan time value of money. Dia perlukan masa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dia lambat. Kan? Tapi dia beranak duit kita tu. So bila kita masukkan dengan strategi kedua, dia lebih pantas untuk kita capai 1 juta pertama tu, kerana daripada 3 biji hartanah yang kita beli ni, nilaian dia menyumbangkan kepada keuntungan 727,000 anggaran kita. Okey, cuba tambahkan teknik cash plus dengan equity. Cukup tak 1 juta? Cukup tak? Cukup. Kalau sekiranya you all tak capai 1 juta dengan menggunakan teknik ni, you all capai 500,000 ketika bersara. Okey tak? Okey tak guys? Okey. MJ menunjukkan formula ni untuk mudah faham. Yang penting attitude you all towards the plan. You all execute ke tidak? Yang penting bermula. Is not about perfection, is all about progressiveness. Pastikan you all dah belajar ni, you all progress. Masih hutang dengan bank lagi? Ya. Tapi kalau kita jual, boleh settle hutang? Bila kita jual, 3 hartanah ni boleh settle hutang bank? Boleh lah. Kita ambil untung je. Hutang bank kita settlekan. Sepanjang 10 tahun, siapa bayar duit bank? Siapa bayar duit bank? Penyewa. Namun MJ pesan dalam pelaburan hartanah ni memang kena minat. Ubat batu ada. You all kena minat. Macam mana nak datangkan minat tu? Bila ada kejelasan dalam goal. Bila you all tahu dengan menggunakan teknik hartanah ni boleh shortcutkan untuk kita cepat capai 1 juta pertama, you all akan pergi cari ilmu untuk memilih hartanah yang betul. Beli hartanah yang tidak risiko yang tinggi. Kalau 200,000 ni, ada ke rumah 200,000 ni? Dia punya efek dia tu kan. Ada yang dia provoke MJ, dia kata, dia jadi lain. Cakap formula yang tak realiti. Tu sebab dia tua-tua ni tak seronok makan ubat. Ya, padang lelong banyak. Carilah ilmu lelong. Tak makan ubat daripada makan ubat. Kan? Cari ilmu lelong. In conclusion, sepanjang MJ 20 sebab orang yang duduk hospital tu dia makan ubat lagi sakit. Aduh, hai. Fobia masuk hospital. Dah dia bagi macam-macam ubat. Tu jadi pelik. Lain macam jadi. Pasal kita badan dah tua. Mana sebenarnya nak boleh nak terima macam-macam ubat tu. Bila dah dapat momentum, start masuk kelas hartanah. Kelas hartanah siapa? Sifu yang tidak menjual hartanah. Siapa yang sifu hartanah, dia tak jual hartanah. Cepat. Ni MJ bagi tips ni supaya you all tak tersontot. Siapa? Dah ada yang jawab dah. Nur Hafiza Ismail. Ya. Tuan Ayah Ishak, sahabat baik MJ. You all kena belajar daripada sifu yang tidak menjual hartanah. Dia hanya mengajar hartanah tapi dia tak jual hartanah. Kerana bila you all pergi sifu yang menjual hartanah, dia nak jual hartanah yang dia jual. So you all pun beli. Projek tak tahu ujung pangkal, you all pembeli sebab dia cakap sifu hartanah. Apa yang guys, Andy cakap daripada prevent you all daripada salah membeli. Dan bila you all pergi kelas hartanah tanpa pergi kelas kewangan, takut membeli hartanah
Siapa yang tonton MJ di TV1 dengan Ahya Ishak malam tadi? Malam tadi topik hartanah di TV1. Boleh tengok kat YouTube lah kot. Dalam MJ punya page pun kita ada tempek. Tengok video tu, berhati-hati dalam pembinaan hartanah. Especially kat sini MJ nak tanya, siapa yang kerja government? Banyak belajar dengan MJ juga. MJ mengajar hartanah ni bukan ilmu hartanah. MJ ajar sekadar pengalaman MJ. Sebab MJ punya transaksi hartanah ni lebih daripada 20 biji yang MJ beli. So MJ banyak pengalaman hiccup here and there. Pengalaman yang tak syok. Pengalaman yang syok. Banyak. Tu yang MJ boleh mengajar. MJ melalui jenis tu secara praktikal. Rumah keperluan, installment dia mesti 25% sahaja daripada gaji bersih. Itu rumah keperluan punya installment. Gaji 10,000 bersih, gaji 12,000. Tolak KWSP, SOKSO, EIS, PCB, zakat, tinggal 10,000. 10,000 installment rumah 2,500. Tak boleh lebih. Kenapa? 25%. Ada yang cakap 30%. Ada yang cakap 1/3. Macam Tuan Ayat kata 1/3 adalah total cost yang berkait dengan hartanah. Bila you beli hartanah, dia akan melibatkan apa? Renovation. Dia akan melibatkan installment. Dia akan melibatkan cukai pintu, cukai tanah. Dia akan melibatkan maintenance. Macam-macam cost tu. Dia akan pergi kepada 30%. Sebab tu, senang nak ukur installment. Installment jangan lebih 25%. Ingat tak? Guys, installment hartanah keperluan jangan melebihi 25% daripada gaji bersih. Boleh? Okey, rumah bukan kehendak untuk disewakan. Rumah bukan kehendak untuk disewakan. Rumah, okey, kalau orang T20, dia beli rumah ke dia sewa rumah? MJ nak tanya, kalau orang berpendapatan tinggi, T20, dia beli rumah ke dia sewa rumah? Kalau M40 dan B40, dia tak ada deposit, dia beli rumah ke dia sewa rumah? Dia sewa rumah. Kita nak jadi investor hartanah, kita belilah rumah yang boleh disewakan. Kenapa pula nak beli rumah yang mahal-mahal, tak ada orang nak sewa? Faham? Ada yang kata, Allah MJ nanti capital appreciation dia lambat. Biar lambat asal selamat. Biar lambat asal tidak berisiko yang tinggi. Ramai yang pergi beli hartanah mahal-mahal. Kondo 600,000, 700,000. Tak ada orang sewa. Kalau ada pun orang sewa, separuh daripada installment perlu kena top up. So jangan menggunakan teknik beli rumah mahal-mahal untuk kita sewakan. Sangat-sangat susah untuk disewakan. Kerana golongan T20 memang dia akan beli. Okay. Mungkin ada yang kata, MJ, nanti saya nak sewakan kepada expatriate. Saya nak sewakan kepada orang-orang yang dapat kontrak gaji besar-besar. Itu terserah. Tapi untuk MJ yang risk tolerant MJ ni, medium and low, MJ tak berani. Tak berani untuk membeli hartanah yang mahal. Okay, alright. So dapat tak? Dapat tak teknik? Ada 2 strategi. Strategi pertama apa? Komen dekat ruangan chat. Strategi untuk capai financial freedom. Yang pertama apa? Cepat. Dah lupa dah. Cepat. Dah lupa dah. Cash and compounding. Teknik kedua. Teknik kedua. Dah. Teknik kedua. Apa teknik kedua? Financing and equity. Okay, financing and equity. Dan sementara ada kelapangan dan kita bercakap tentang topik rumah. Lagi MJ 4 jam. Melancarkan misi cepat langsai hutang rumah. Misi cepat langsai hutang rumah. Siapa yang ada loan rumah kediaman? Komen 2. Tu hari ni nasi lemak kamu ayah belanja. Sebab dia tak ada bising. Ramai ni ada. Okay. Entah. Nak tak? Kita cepat-cepat habiskan hutang rumah ni sepantas yang mungkin.
Pertama, Mak kita diam kena je. pastikan Islamic finance. Kita pastikan kita punya hutang adalah Tak tahulah Islamic kalau tak way, perasan. iaitu financing. Islamic contract. Itu pertama. Okay. Kedua, pastikan kita punya hutang yang mana belum beli hartanah, pastikan ambil package semi flexi or full flexi. Tapi full flexi ni biasanya orang-orang yang buat bisnes yang ambil full flexi. You all ambil semi flexi. Kalau yang bukan berniaga, ambil semi flexi pun dah cukup. As long apa yang kita bayar boleh mengurangkan kadar interest dan memendekkan tempoh pembiayaan. Okey. Buka financial calculator. Ya, kalau term loan berbeza. Term loan tidak membantu kita untuk cepat langsai hutang rumah. Okey. Jom kita tengok dekat financial calculator. Kenapa MJ nak melancarkan misi cepat langsai hutang rumah? Kerana boleh tak jawapan mudah? Tak nak kayakan bank. Kita nak buat financing dengan bank, tapi kita tak nak kayakan bank. Bank kaya tak bank? Ya, tak nak bayar interest banyak. Kalau kita tak ada ilmu, kita ikut aja apa yang dia buat, timeline kita tu, dengan amount installment kita tadi, kita akan mengayakan bank. Right? So loan amount katakan 1 juta. And dia senang nak buat contoh 1 juta. Interest rate 4%. Nak buat apa? Nak Term pergi juga? 30 tahun. Makan lagi ni. Berapa installment? Okay. Installment 4,700. Okay. Cari duit extra 1,000. Tengok tu. Tengok interest Tengok berapa? tu. Tengok interest. Dia ada benda yang dia tak perlu. Guys, siapa yang kena bayar 700,000 tu? Interest 718,000 tu, siapa kena bayar? Makan cepat-cepat. Kita. Duit masuk, duit keluar. Duit keluar. Kalau you all ikut 30 tahun, kita akan rugi banyak. So, cari extra income. Bayar extra katakan 1,000. Calculate. Setiap bulan bayar extra 1,000. Okay. Berapa jimat? Berapa jimat? 224,000. Okey tak? Okey tak dapat kurangkan? Cepat habis bayar berapa cepat? 100 bulan. Bersamaan dengan berapa tahun? 100 bulan. 7 atau 8 tahun Lebih kurang 8 tahun. 8 tahun cepat habis bayar. Maksudnya 22 tahun dah habis bayar. So tolong praktis untuk rumah keperluan you all, rumah kediaman you all. Okey. Rumah pelaburan. Rumah pelaburan. Nak extra payment ke tak? Rumah pelaburan nak extra payment ke tak? Kalau ada extra duit nak cepat habis bayar, okey je nak bayar extra. Tapi keutamaan dia adalah rumah kediaman kita. Kerana kita yang kena keluar duit. Berbeza dengan rumah investment kita, yang keluarkan duit adalah penyewa. Kan? Apa tu? Saya ada rumah di mana rumah tu dulu buat homestay. Tapi sekarang rumah itu tak boleh buat dah sebab kawasan itu dah tak ada diduduki. Tanah dapat mendah. Loan 1,500. Kena bayar macam biasa tanpa ada pampasan macam mana nak settle. Okey.